Relax dulu. Kita bagi lagi 2-3 game. Kita tengok macam mana. Kena scam ke tak kena scam? Match day 3 untuk pasukan Kenari dengan pasukan Tok Gajah. Dalam game ni, sebenarnya ada beberapa benda lawak yang patut di-highlight kan. First kali, tak lain tak bukan, masalah pengadil lah. Kalau tak ada masalah pengadil, bukan Liga Malaysia lah kot. Lepas tu masalah pengadil tu, dia main topik. Bawah dia tu, ada sub topik lain pula. Goal onside, dia kata offside. Penalti 2-3 kali tak dapat. Pahang sampai hampir-hampir nak main dengan 12 orang lah hujung-hujung game. Yang tu yang paling tak boleh brain sekali tu. Okey, kalau kita tengok daripada segi player, untuk pasukan Kedah, daripada game yang lepas, ada 3 orang pertukaran player dekat bahagian keeper dan 2 orang dekat bahagian tengah. Dan untuk pasukan Pahang, boleh kata mereka turunkan skuad yang terbaik lah yang mereka ada. Sebab kelima-lima import mereka turun dalam game malam tu. Kalau kita tengok on paper, untuk kedua-dua pasukan ni, bagi aku advantage lebih dekat pasukan Kedah. First, sebab mereka main dekat Darul Aman. Second, yang ni adalah game yang ketiga mereka dalam Liga. Beza dengan pasukan Pahang, yang ni adalah first game mereka. Daripada tu je kita boleh nampak, momentum kedua-dua pasukan ni memang agak berbeza lah. Sebelum game, untuk rekod, bagi pasukan Kedah, dalam 2 game yang lepas, mereka menang kedua-dua game. Dan untuk pasukan Pahang, macam yang aku kata tadi, yang ni adalah first game mereka dalam Liga. So secara logik dia, Kedah mestilah nak kekalkan rekod kemenangan mereka. Lagi-lagi main dekat home kan. Dan untuk pasukan Pahang, takkan mereka nak start first game mereka dengan kekalahan. Untuk first half, bagi aku gameplay kedua-dua pasukan ni seimbang lah. Sebab masing-masing main dengan cara open play. Untuk first half ni, tak ada yang main parking bus, baik pasukan Kedah ataupun pasukan Pahang. Sebab tu lah kita boleh nampak, kalau hampa perasan, kedua-dua pasukan ni masing-masing ada buat attacking, masing-masing ada control ball dan masing-masing ada buat defending. Yalah, bila dah main dengan open play, siapa yang pegang bola, dia itulah yang akan bawa bola ke depan. Dan yang best dia, attacking play kedua-dua pasukan ni, pattern dia kita boleh kata lebih kurang sama ya. Untuk pasukan Kedah, waktu first half boleh nampak dengan ketara lah. Attacking mereka lebih banyak tertumpu dekat bahagian sayap sebelah kanan. Desi Marcel, Al-Hafiz dengan Fayyad. 3 nama ni lah yang banyak gerak kan attacking pasukan Kedah. Lagi-lagi bagi aku Al-Hafiz, rata ceruk dia ada atas padang. Lari tak berhenti. Walaupun bulan puasa, tapi stamina dia relax lah. Yang sayangnya untuk pasukan Kedah waktu first half ni, cara attacking tu dah cantik dah. Gameplay nak buat attacking tu dah lawa dah. Cuma masalah dia, final pass untuk cari striker tu yang tak berapa nak cantik. Dan ada 2-3 kali true ball yang tak lepas untuk sampai dekat striker. Benda tu lah yang buatkan nampak macam Ronald Ngoh ni tak berapa nak perform dekat bahagian attacking. Tambah pula bila dia dapat bola, ada 2-3 kali yang dia tak boleh nak control ball dengan elok. Yang tu yang buatkan orang lagi nak kata dekat dia tu. Tapi bukan aku lah. Aku masih boleh husnuzon lagi. Relax dulu. Kita bagi lagi 2-3 game. Kita tengok macam mana. Kena scam ke tak kena scam? Untuk pasukan Pahang pun sama juga. Attacking mereka pun lebih banyak tertumpu dekat bahagian sayap sebelah kanan melalui Hidalgo tu. Dia ni boleh kata main karakter lah bila Pahang nak buat attacking. Hidalgo ni dengan dribbling dia memang banyak bagi masalah lah dekat left back pasukan Kedah. Pantang lepas, dapat je bola dekat kaki, laju je nak bawa ke depan. Tapi itulah masalah pasukan Pahang ni, satu je. Bila dia dah bawa bola tu ke depan, bila dia nak cross, tak ada teammate yang support dekat bahagian kiri. Banyak kali aku perasan benda tu jadi. Yang tu lah yang buatkan cross Hidalgo ni last kali sia-sia lah. Aku rasa kalau kata banyak support sebelah kiri waktu Hidalgo cross tu, silap-silap banyak shot on target yang Pahang boleh buat waktu first half. Tapi itulah, striker Pahang pun boleh tahan 2x5 sama je dengan striker Kedah. Tak boleh nak kata apa, sama-sama sambut puasa kot. Untuk second half, aku rasa kita boleh kata gameplay kedua-dua pasukan ni totally berubah lah. Pahang yang lebih banyak control game daripada awal sampai habis second half. Sampaikan aku rasa kita boleh kira berapa kali je lah yang Kedah betul-betul dapat bola untuk buat attacking. Selain daripada Fayyad botol 2-3 orang tu dengan heading Syafiq Ahmad. Yang tu je lah kot. Try Alex satu lagi. 3 tu je lah yang ada. Gol tu tak kira lah. Gol tu daripada set piece, bukan daripada bola padang. Tu pun heading Syafiq Ahmad lah punca. Apa yang kita boleh nampak masalah pasukan Kedah waktu second half ni, kreativiti dekat bahagian attacking tu kurang sikit daripada first half tadi. Dan player Kedah ni banyak hilang bola bila sampai dekat final third pasukan Pahang. Sebenarnya aku terkejut jugalah Coach Aidil buat keluar Al-Hafiz waktu second half ni.
Sebab work rate dia tinggi kot waktu first half. Dia jadi macam tak puas lagi nak tengok dia main. Tiba-tiba second half dia dah tak ada. Yang tu yang potong tu. Dan untuk pasukan Pahang, kita boleh nampak bila mereka banyak dapat control ball, gameplay mereka terus berubah. Kalau nak dibandingkan dengan first half tadi. Sampai kan bagi aku cara tak langsung, mereka ni paksa pasukan Kedah bermain lebih kepada bertahan. Yang tu lah yang kita boleh nampak. Dan attacking pasukan Pahang waktu second half ni, mereka dah tak banyak tertumpu dekat bahagian sayap sebelah kanan. Tapi, mereka lebih banyak bergantung dekat mana ada ruang, dekat situ mereka akan try masuk. Cuma satu je masalah yang sama. Striker mereka agak tumpul malam tu. Benda tu lah yang buatkan Pahang susah nak cari gol. Selain pada tu, semua dah cantik dah. Striker je yang masalah. Tapi itulah, tu tak ambil kira lagi gol yang onside, tapi pengadil kata offside. 2 biji pula tu. Naya. Tu yang ujung-ujung aku rasa coach depa pun tak boleh tahan tu. Sampai dia pun nak masuk main. Overall untuk game ni, bagi pasukan Kedah, harapnya player-player yang tengah injured boleh fit balik dalam masa yang terdekat ni. Kalau tak, rugi lah. Gameplay dah cantik dah hari tu. Masalah fitness ya. Yang tu yang jam tu. Dan untuk pasukan Pahang, kalau mereka kekalkan gameplay macam second half tu, tapi mereka repair sikit dekat bahagian attacking, tak mustahil. Next game, banyak peluang yang mereka boleh dapat. Man of the match, untuk pasukan Kedah, sebenarnya aku nak pilih Al-Hafiz. Tapi itulah, second half dia dah tak ada. So aku pilih Rodney Kelvin je lah. Dah dia je yang ada gol. Dan untuk pasukan Pahang, aku pilih Azam Aziz. Dia punya passing tu memang bahaya lah. Dan untuk anda yang menonton ni, apakah komen anda untuk game ni? Jangan lupa tinggalkan dekat bawah. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Muhammadu Samosa tu pun satu juga. Nasib baik lipat dia tak kena lah. Kalau kena tu, wish, seminggu tak habis lagi cerita saya tu. Dah tak kena, jadi barang gelak lah. Itulah, mengadir. Tak tahulah bila nak berubah. Dah 2022 kot. Aku ada mimpi satu teka-teki ni nak pergi kat hang. Benda apa kita nak ambil cukup susah, tapi bila dapat, buang macam tu je. Jawab mai tengok.